Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan perbahasan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya di muka surat 57. Muka surat 57 masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Masuk 10 dah? Riak. Di mana? Okey. Okey, muka surat 57. Okey. 57, tuan-tuan, masuk kepada bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Okey, qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Riya ini merupakan tajuk terakhir dalam perbahasan kitab kita ini, dalam perbahasan berkaitan dengan sifat tercela yang mesti dijauhi oleh kita semua. Ada 10 sifat tercela dalam kitab kita ini, maka yang ke-10 itulah dia riya. Ketahui olehmu bahawasanya riya itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan, atau menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia seperti harta dan puji. Itu dia panggil riya. Saya ulang lagi sekali. Riya itu ialah menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebajikan kita. Itu dia panggil riya.
kita buat amal ibadah, kita solat, kita baca Quran, kita puasa, kita bersedekah, sama ada ibadah fardu ataupun ibadah yang sunat, kerana nak menuntut pangkat di dalam hati manusia, nak suruh orang puji kita, nak suruh orang kata, "Oi, hebat ibadah dia ni." Nak suruh orang kata kita ni seorang dermawan, nak suruh orang kata kita ni ahli ibadah, nak suruh orang kata pejuang Islam yang hebat, nak suruh orang kata pemidatu yang hebat. Buat kerja kebajikan tapi nak suruh orang bercakap tentang kebaikan yang kita buat. Itu dia panggil riak. Sepatutnya kita kena sunyikan diri kita daripada perkara tersebut. Sunyikan diri daripada perkara tersebut. Kerana yang balas kebajikan kita bukan manusia. Manusia ni sekadar dia boleh memuji kita, kebaikan kita, dia boleh nilai kebaikan tersebut. Tapi yang menilai kedudukan sebenar siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak cari ni pujian manusia ke pujian Allah? Kita nak cari pujian Allah. Bila mana kita dapat mardatillah, kita dapat redha Allah, kita dapat keberkatan dalam hidup, maka dengan sendiri dunia tunduk pada kita, manusia akan restu perbuatan kita insya-Allah. Sekalipun manusia tidak terima perbuatan kita, asalkan kita diredai oleh Allah, maka kita dapat tempat di sisi Allah. Tapi kalau kita hanya cari redha manusia dalam keadaan kita dapat laknat Allah, ada erti tak hidup kita? Tak ada erti satu sen pun. Kalau kaya, kalau mewah, tetapi dalam keadaan dipuji, diangkat melangit di sisi manusia, tetapi kita hidup dalam keadaan laknat Allah, sikit pun tak ada nilai di sisi Allah kemewahan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita. Sebab tu alangkah baik bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peluang pada kita meneruskan amal ibadah, panjangkan umur kita sampai tahap hari ini, panjang umur, beri kesihatan, sehingga dapat buat perkara-perkara taat, solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, buat solat fardu, solat sunat, sedekah wajib, sedekah sunat, segala bentuk amal ibadah yang telah kita buat, maka alangkah baik kita ikhlaskan niat kita kerana mencari redha Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat redha Allah, maka redha ini menjadi penyebab kita jadi orang yang kaya di akhirat besok. Kita jadi jutawan di akhirat besok dengan sebab mardatillah, dengan sebab ibadah kita semata-mata mengharapkan redha Allah. Kita jadi jutawan akhirat. Tapi kalau kita sekadar jadi manusia yang cari redha manusia, besar kemungkinan kita papa ke dana miskin di akhirat besok. Ni takut kita. Sebab itu kita hari ini dah beribadah, kita cari peluang untuk kita hebat di akhirat besok. Cari peluang untuk hebat di akhirat besok dengan ikhlaskan segala ibadah tersebut. Moga-moga ia menjadi penyelamat, moga-moga ia menjadi penyebab timbangan kita berat di akhirat besok, menjadi penyebab kita mendapat rahmat Allah Ta'ala di akhirat besok. Sebab tu kita nak bukan kita nak pujian orang. Orang tak puji kita pun tak apa ni. Kita ibadah, orang tak tengok kita, tak apa. Kita buat taat, orang tak nilai kita, tak apa. Biar Allah Ta'ala nilai kita. Sebab tu orang yang dapat keikhlasan lillahi ta'ala, depan orang dia mampu buat, di belakang orang pun dia mampu buat juga. Tapi bagi orang yang ada sifat riya, depan orang dia hebat, di belakang out dia. Pasal benda? Pasal tak ada orang, dia kata. Tak ada orang nak menilai. Pasal tak ada siapa nak puji, tak ada siapa orang yang dia nak tunjuk, maka dia tak kuat bila mana di belakang orang. Kat rumah seorang-seorang tak buat. Tapi depan orang, hebat dia. Ni silap kita. Kita nak di depan orang ni biasa je nampak macam ramai-ramai. Tapi di belakang orang masa di kesunyian malam, 1/3 akhir malam, kitalah orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan cerita kat orang. Pergi cerita kedai kopi. Malam tadi, daripada pukul 3:30, daripada pukul 4 sampai subuh, buat benda.
macam-macam ibadah kita buat. Dengan baca Quran, dengan tahajudnya, dengan witirnya, macam-macam kita cerita. Kawan tu tak pernah buat benda tu, rasa tu sisih dengan ibadah yang kita buat. Walah kita cerita tadi nak buat, nak tunjuk benda, nak tunjuk hebatnya ibadah kita. Ada erti tak macam tu? Satu sen pun tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada benda nilai yang di sisi Allah kalau dah sampai tahap tu. Kita nak dalam keadaan sembunyi tadi, kita buat lillahi ta'ala. Walaupun semua orang tengah tidur, anak kita tengah tidur, isteri kita tengah tidur, kita bangun. Sebagai ketua keluarga yang memimpin sebuah keluarga, kita merayu pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi pertolongan pada kita untuk handle anak isteri kita ini sebagai satu keluarga yang berjaya dunia dan akhirat. Sampai satu masa nanti, bukan kita je boleh bangun, isteri kita boleh kejutkan. Satu masa nanti anak-anak kita pun kita boleh kejutkan. Pasal benda? Pasal kita tahu hakikat kehidupan kita ialah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jadi hamba kepada manusia, bukan jadi hamba kepada dunia, bukan jadi hamba pada wang ringgit, pada pangkat darjat dan seumpamanya. Kita jadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun dalam keadaan mengaku salah kita. Kita bangun dalam keadaan mengaku dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ramai orang boleh buat macam ni? Tak ramai orang boleh buat macam ni. Pasal benda? Pasal tak ramai orang tampil sebagai hamba yang betul-betul memperhambakan diri pada Allah. Sekali-sekala pun, susah ustaz nak buat benda. Memang nak tinggi darjat di sisi Allah bukan semua orang. Hak boleh bercakap macam ni ramai tak? Ramai orang boleh bercakap macam saya bercakap. Tapi hak boleh bangun, hak boleh persembahkan ketaatan pada Allah di hadapan dan di belakang manusia, bukan semua orang boleh buat. Di depan orang ramai orang boleh buat, tapi di belakang tak ramai orang boleh buat. Okey. Sebab tu kita cerita pasal riak ni sebagai satu penyakit supaya kita boleh hindari kehidupan kita daripada kena walaupun cebisan daripada penyakit riak. Kerana benda? Kerana merugikan umur kita. Bila mana kita hidup dalam keadaan penampilan amal ibadah dalam keadaan riak, umur kita rugi tak? Rugi. Umur kita berlalu tak ni? Daripada hari ke hari, berlalu dah umur kita, berlalu. Walaupun kiraan umur ni kita kira tahun kan? Berubah tahun. Okey, kita ni dah masuk daripada 34, dah masuk 35. Daripada 35 masuk 36. Kiraan tahun, tapi secara tidak langsung sebenarnya bila mana berlalu hari ke hari, umur kita berlalu tak tu? Berlalu. Malam ni hak kita lalu nilah sekali seumur hidup dalam kehidupan kita. Kau ada lagi malam besok hak malam ni? Ada? Tak ada. Ni sekali seumur hidup tuan-tuan. Tuan-tuan duduk ni depan saya ni, hak ni, pakcik duduk sini, pakcik ni duduk sini, abang ni duduk sini, rakaman video duduk sini, bertongkat duduk sana, kejap berdiri, kejap duduk. Sekali je seumur hidup tu. Betul cakap. Malam besok ada lagi ni. Suasana macam ni. Tak ada dah. Sebab tu, perlu kita ingat, umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita, berharga tak ni pada kita ni? Harga yang tidak ada tolak bandingnya. Harga yang tak boleh kita jual beli dengan wang ringgit. Nak U-turn balik, bayar 1 juta supaya kembali balik malam ni. Sedangkan kita duduk pada hari besok. Dah terlepas dah. Nak bayar, boleh tak? Walau semahal mana pun bayaran. Boleh U-turn balik? Tak boleh. Sebab itulah kita hari ni, jangan rugikan umur. Jangan lepaskan peluang. Jangan. Maka atas sebab itu saya lebih khususkan perkara ni, perbincangan berkaitan dengan amal ibadah kita dengan maksud bila mana kita buat dengan tujuan harta benda, dengan tujuan pangkat darjat, dengan tujuan wang ringgit, dengan tujuan pujian manusia, maka rugi umur yang kita lalu. Rugi umur hak kita lalu tadi. Sepatutnya ibadah ni kita dapat pujian rahmat Allah. Kita dapat mata wang di akhirat dalam bentuk mata wang akhirat, iaitu ganjaran pahala. Itu mata wang di akhirat. Sepatut dapat itu. Tapi bila mana kita buat kerana dunia tadi, kerana pujian,
maka kita dapat dunia semata-mata. Tapi untuk musafir yang panjang, tidak akan kembali lagi pada dunia. Kita tak ada mata wang tak? Tak ada mata wang. Tak ada. Bekalan tak ada. Pasal kita dah dapat habuan di dunia. Ni menjadikan umur yang berlalu rugi kita. Rugi umur kita, tuan-tuan. Sebab tu beruntunglah kita pada malam ini berada dalam majlis ilmu. Daripada tempat-tempat makan minum, daripada tempat-tempat keseronokan, tempat-tempat nyanyian, kita tak pergi. Kita datang tempat mana? Kita datang ke majlis ilmu, majlis rahmah dan keberkatan, majlis keampunan daripada Allah, majlis yang disifatkan oleh Nabi sebagai raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kita hadir. Ni satu keuntungan pada kita sebenarnya, yang tidak ada tolak banding. Sebab tu kena minat benda-benda gini, tuan-tuan. Kena minat duduk majlis ilmu. Mana-manalah. Sini, mana-mana dalam Korea kita. Kena macam tu. Supaya umur tu tak rugi. Tapi kalau dah duduk, biar betul hala tuju. Biar betul. Dah duduk dengan kebajikan, biar betul perbuatan tersebut. Maknanya biar kita hadir tadi lillahi ta'ala. Ada orang, dia tanya orang. Dia tanya jiran sebelah, malam ni kau nak pergi tak dengar kuliah? Dia tanya orang. Ada jenis tu, muslimat kat belakang. Ada dia jenis tanya orang, kalau kau pergi aku nak pergi juga. Kalau kau tak pergi aku pun malas lah rasa. Ada jenis tu. Jangan buat. Kalau ada jenis tu berhenti buat gitu, tuan-tuan. Kita nak macam mana? Kau pergi ke tak nak pergi ke, aku tetap pergi. Nak macam mana? Kita kalau boleh dengan sebab kita nak pergi, kita ajak orang lain pergi. Jangan dengan sebab kita tak nak pergi, kita kait orang lain supaya tak payah pergi. Silap kita sebenarnya. Kita nak adanya kita ni jadi penyebab orang lain dapat hidayah dan petunjuk Allah. Jangan kita jadikan sebab diri kita orang lagi jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan duk main ikut orang. Sebab tu kalau dia tak nak pergi, kita kena pergi juga. Kalau kita terpaut hati, kalau dia mati, kita nak mati juga. Ada? Tak ada. Kalau nak mati, kau mati dululah. Aku nak tunggu dululah. Banyak lagi. Persiapkan diri tu ni dengan makan minum. Hak ni tak rasa lagi ni, tak rasa. Restoran tak habis lagi ronda. Banyak orang hak jenis minat makan dia tukar. Hari ni sini, besok sini, lusa sini, minggu depan sini. Tukar makan kerja dia. Makan tu makanan jasmani. Rohani kosong buat benda. Badan ni utuh dia. Body tu dia berketul. Tapi dalaman kosong buat benda kan. Tak boleh buat benda. Kalau makan hebat sekalipun, mahal sekalipun, tiba-tiba jadi makanan caci, makanan ulat. Buat benda kan? Tak ada benda. Kita hari ni hak kita makan. Hak wajib berapa kali saja hak wajib? 5 kali wajib saja. Oh, ni bahaya ni. Makan hak wajib saja. Rohani terbalik ada. Kalau hak makan biasa 3 kali sehari kan. Pagi nasi lemak kan. Lepas tu tengah hari nasi campur pula kan. Tu dia. Lepas tu petang ataupun malam pula 3 kali. Tak masuk lagi yang lain-lain tu. Mi goreng lah, bihun goreng lah, mi celup lah, cakui tiaw lah, itulah, inilah. Hak tu hak sunat-sunat belaka. Banyak kita. Hak mahal, hak murah, macam-macam. Jauh, dekat, semua pergi belaka. Akhir-akhir tu dia kesudahan jadi makanan caci, makanan ulat belaka. Dan kadang-kadang dengan sebab lebih makan tadi, jadi macam apa kita? Penyakit. Hak sebelum ni sihat kita. Kecil manis, darah tinggi, tak ada semua, jantung tak ada semua, tak ada penyakit. Tiba-tiba dengan sebab lebih makan minum, dah kena benda. Darah tinggi, minta maaf kalau ada di kalangan kita ada darah tinggi, kecil manis. Kau semua ada? Semua ada. Pula dah ada, kacau lah macam ni. Semua ada. Ni penyakit wajib ni kalau macam ni. Wajib setiap orang ada penyakitnya. Boleh katakan majoriti ada. Tapi alhamdulillah setakat ni saya masih lagi bebas daripada penyakit tersebut. Bebas lagi setakat ni insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan tolong doakan saya supaya dengan kesihatan yang ada ini saya terus kuat untuk meneruskan misi-misi dakwah dalam kehidupan kita.
Kena macam tu. Kena doa lah supaya ustaz-ustaz ni kuat. Di samping doa untuk diri sendiri, doa supaya ustaz-ustaz ni tak ada penyakit. Tak ada penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung, gout, apa-apa jenis penyakit. Moga-moga dengan kesihatan tersebut, kita lebih hebat dalam meneruskan kerja-kerja dakwah. Kena macam tu. Lalas sekali jadi macam mana? Bila mana kita makan, lalas sekali penutup kita itulah dia. Makanan caci, makanan ulat juga. Tapi rohani kita kosong. Rohani kita lah lapar buat benda. Sebab tu di samping kita makan makanan jasmani, bagi juga makanan rohani tu lebih daripada makanan jasmani tadi. Makanan jasmani ni kalau lebih tak boleh. Lewat makan tengah malam, pukul 12 makan lagi. Lepas ni nak tidur, setengah jam lagi tidur. Tak lama memang kena kita sebenarnya. Tu lebih waktu tak boleh. Lebih makan tak boleh, penyakit. Tapi kalau dalam bab makanan rohani lebih tak apa tak? Ni makanan rohani lebih tak apa. Lebih tak apa makanan rohani. Solat lebih, solat apa ni yang lebih ni? Solat sunat lah. Jangan pula ni 4 rakaat sikit ni tambah lagi 1 lah. Tu lain pula jadi tu. Maghrib 3 sikit sangat ni ustaz. Kita buat 5 lah kalau macam tu. Tu tak boleh. Tu syariat dah, ketetapan dah macam tu. Hak Allah Ta'ala ada tetap tu, buat. Hak wajib tu. Hak sunat tu, ada peluang buat lebih. Sedekah lebih. Baca Quran lebih. Silakan. Kena macam tu. Supaya kita bagi makan pada rohani tu lebih, dia tak makin lebih makin hebat kita di sisi Allah. Makin lebih makin hebat di sisi Allah. Janji satu syarat, ikhlas semata-mata kerana Allah. Supaya balik di akhirat nanti kita selamat sejahtera di akhirat nanti dengan amal ibadah yang ikhlas tadi. Tapi kalau banyak saja tak ikhlas, buat benda kan kosong je. Habis masa begitu je. Okey, balik pada asal. Atau menghendaki oleh seorang dengan ibadahnya akan manfaat dunia. Dia buat kerana dunia. Kerana benda. Kerana harta, kerana pujian. Itu dunia dia panggil. Pasal apa datang masjid nak suruh orang puji kita? Pasal apa datang nak suruh orang kata, hebat ni, boleh buat menantu ni kalau jenis ni. Pasal diulang alik surau masjid, bagus punya orang. Kalau semata-mata kerana pujian nak suruh orang bercakap tentang kebaikan kita, maka silap kita ketika itu. Ataupun kerana benda, kerana bayaran tertentu. Contohnya, pasal apa datang kuliah? Pasal nampak sampul surat. Silap kita sebenarnya. Kalau dia kerana bayaran, seolah-olah dia jual ilmu. Allah Ta'ala dah bagi amaran bagi orang yang jual ilmu. Pasal ilmu agama ni ada harga tak? Tidak ada nilaian dia. Nilaian dia mahal. Sebagai penyelamat kita dunia dan akhirat. Kalau kita jual, seolah-olah ilmu tadi murah. Allah Ta'ala kata, wala tashtaru biayati thamanan qalila. Jangan kamu jual beli, jangan kamu tukar ganti akan ayat-ayat Allah, hukum hakam Allah dengan harga yang murah. Mana harga murah? Harga murah ni harga hak kita boleh guna setakat di dunia je. Lepas mati tak boleh bawa harga tadi. Nilaian tadi kita tak boleh bawa, tu murah dia panggil. Kalau mahal hak mana? Mahal ni kalau kita mati dia boleh bersama kita. Itu harga mahal. Hak mana mahal? Dalam bab gerak kerja taat ni, biar kita buat lillahi ta'ala. Hak tu. Ikhlas itu yang mahal di sisi Allah. Harga dunia, bayaran beberapa tu bukan bayaran harga ilmu sebenarnya. Hak kita datang tu, kadang-kadang ada makam ini. Tu bukan bayaran tukar ganti ilmu. Tu hanya sagu hati dia panggil. Sagu hati. Nilai sebenar keikhlasan kita di sisi Allah. Siapa tahu ni? Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala yang tahu keikhlasan sebenar kita. Walaupun dalam bab pengajian ni, boleh letak harga tak? Harus letak harga. Tapi bagi saya, kita tak pernah letak harga, tuan-tuan. Kita pergi ceramah motivasi, kita pergi program dengan sekolah.
dengan macam-macam lah pergi dengan jabatan. Dia orang tanya, "Ustaz, berapa ni?" Allahu akbar. Soalan ni kata soalan yang cepu mah yang saya tak pandai nak jawab kata. Kalau boleh jangan tanya soalan ni banyak kali. Sebab tu banyak ustaz-ustaz penceramah dia tak, bila mana kita telefon dia kata ni cakap dengan PA saya. Tu tak lama tu kalau dah ada PA tu. Tak lama tu. Sebab tu saya ambil pendekatan tak payah PA lah, takut-takut kena penyakit. Takut-takut kena penyakit, takut-takut nampak benda lain. Daripada hala tuju sebenar lillahi ta'ala, takut-takut nampak wang ringgit yang ditawarkan. Majlis macam ni, ni rate dia. Tu dia. Tak lama. Kita takut walaupun benda tu harus pada kita pada peringkat awal. Syaitan ni buat kerja tak? Dalam keadaan kita ni bergelombang dengan dunia, syaitan ni duk kiri kanan kita, duk tunggu masa nak juluk kita. Silap sikit dia juluk kita. Silap sikit dia masuk jarum sikit. Bila mana dia masuk jarum, bertitik satu titik hitam sini. Lama-lama satu titik. Lama-lama satu titik. Lala sekali hitam hati kita. Lala sekali orang jemput pergi surau. Allah, bukan rate kita surau ni dia kata. Bukan tempat kita kat surau. Dia jadi macam tu. Minta maaf tuan-tuan . Dia jadi macam tu. Kat surau tak nak pergi dah. Tambah-tambah surau tu surau mana? Surau flat. Surau bawah tu. Rumah pangsa tiba-tiba bawah tu ada surau. Rumah pangsa ni orang je ramai sebenarnya. Kat surau tu ramai orang tak? Allahu akbar, sedih kita tuan-tuan. Sepatutnya rumah kau ada hak duduk flat sini, minta maaf tuan-tuan . Ada kira kebetulan lah tu. Minta maaf lah nak buat macam mana. Saya pun tersasu cakap lah nak buat macam mana. Kira sekali jalan lah. Jalan lah. Kadang-kadang kita pergi, ni ramai orang ni pasal benda. Bawah surau, atas rumah. Ramai orang ni. Tak payah berjalan jauh, turun lift je. Tapi tuan-tuan, ramai tiang pada orang. Banyak tiang pada orang. Tu tengok. Kadang-kadang ustaz-ustaz jadi nak surau flat, tak nak lah. Tu silap kita sebenarnya. Kalau kita tak pergi tempat-tempat macam ni, sampai bila kita nak sampaikan ilmu pada orang-orang macam ni? Paling-paling kurang yang ada hak kita bagi tahu 2-3 orang je turun tu, dengan 2-3 orang yang kita sampaikan ilmu, dia boleh bawa naik ke atas. Dia boleh jumpa seorang 2 orang pula, daripada masa ke semasa lagi ramai dan ramailah faham ilmu. Tu hak paling kita takut hari ni. Siap tanya dulu. Ramai tak orang yang mendengar, takut jatuh standard. Tu silap pada hari ni sebenarnya. Nabi buat usaha dakwah mula daripada ramai ke mula daripada seorang-seorang? Seorang dan seorang. Tu kedudukan usaha Nabi dulu. Daripada tak ada orang nak ikut Nabi, maka Nabi usaha. Daripada lorong ke lorong, daripada rumah ke rumah, Nabi pergi dengan cemohan, dengan cacian, macam-macam. Seorang memeluk Islam. Kita hari ni kalau seorang tak nak, 2 orang tak nak, 10 ke bawah tak layan. Tu dia. Surau kecil-kecil tak nak layan. Silap kita tuan-tuan. Sejarah mengajar kita tuan-tuan, Islam tu bangkit mula daripada anak tangga bawah, bukan terus naik tinggi. Lalu pancaroba dulu. Silap kita macam tu hari ni. Banyak ulama-ulama kita pada hari ni, ustaz-ustaz kita hari ni mula kena penyakit ni sebenarnya. Penyakit ni saya cerita ni bentuk penyakit yang kadang-kadang bukan sekadar kena orang awam biasa, bahkan kena pada ustaz-ustaz dan alim ulama pada hari ni. Mula kena penyakit ni. Wal iazubillah, kita minta jauh. Moga-moga penyakit ni tidak merebak secara terus dalam masyarakat. Takut. Balik pada asal. Dan bahawasanya riak itu kelakuan yang dicela. Riak ni satu celaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang haram dengan ijma' ulama. Haram perbuatan riak ni dengan ijma' ulama. Haram perbuatan riak ni haram. Bila mana haram, dosa tak perbuatan kita? Berdosa. Bila mana dosa, dengan sendiri kita dapat cacian, kita dapat makian, kita dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ni hak paling kita takut. Sebab tu jangan kita terlibat dengan dosa. Bila mana berdosa, maka tempat orang berdosa ni kat mana? Neraka tempat orang berdosa ni.
Sebab tu berhati-hati. Riak ni kelakuan yang dicela, yang haram dengan ijma' ulama, dinamakan dia syirik yang kecil. Riak ni nama dia, nama lain selain daripada panggilan riak, dia panggil syirik kecil. Ataupun dia panggil syirik khafi, syirik secara tersembunyi. Tu syirik kecil dia panggil. Sebab tu kita kena berhati-hati. Berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un ila akhiril ayat. Artinya, maka bermula wadi, iaitu lembah yang di dalam api neraka jahanam itu, bagi sekalian yang sembahyang, yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu, dan mengeluarkan mereka itu akan solat daripada waktunya waktu solat. Lagi yang riak mereka itu pada sembahyang dan lainnya. Allah Ta'ala bagi amaran pada kita, ada satu wadi, ada satu lembah di dalam neraka, ataupun dipanggil neraka wil. Boleh juga terjemah, celakalah bagi orang-orang yang solat. Pelik ni, orang yang solat celaka. Dengar perhabis dulu, sebab tu ayat ni ada setengah ulama bincang, kalau tak kena cara berhenti boleh menyebabkan kita silap faham. Silap faham kita. Sebab tu kita bincang elok-elok. Dia kata macam mana? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jangan kita berhenti fawailul lil musallin. Kalau kita berhenti setakat tu, memang dari segi sudut tajwid boleh kita berhenti sepasal dia ada penanda ayat situ, boleh berhenti. Tapi dari segi sudut fiqhnya tak apa cermat kita sebenarnya, pasal memberi natijah celaka dan nerakawi bagi orang-orang yang solat. Pelik bunyi. Sedangkan nak cerita macam mana, iaitu orang-orang yang lalai dalam mendirikan solat mereka. Salatihim ni dengan maksud dia lalai dalam mendirikan solat daripada waktu zuhur sampai waktu asar, tak solat zuhur. Tangguh. Solat ni maknanya dia tak solat terus. Bukan tangguh solat, bukan solat lewat, tetapi tangguh sampai tidak solat langsung. Tu dengan maksud macam tu. Ni kalau kita mengaji bahasa Arab, litarki, dengan maksud tinggal terus. Tak solat terus. Bukan sekadar lengah-lengah, bahkan tak solat terus solat. Maka orang macam ni lengah dengan sebab sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk dengan perniagaan, sampai tak solat. Maka orang macam ni api neraka jahanam, neraka wil lah bagi mereka ini, yang mana mereka melalaikan solat sampai habis waktu solat tersebut. Dan lagi masuk dalam bab neraka wil ni, kecelakaan ini, iaitu bagi orang yang lalai, yang riak mereka itu pada sembahyangnya. Dia rasa riak. Bila mana dia solat, dia riak. Rasa hebat dengan ibadah tersebut. Dia cerita pada orang, nak tunjuk pada orang. Maka neraka juga bagi orang macam ni. Dia solat, dia ibadah kerana nak tunjuk pada orang. Kalau depan orang, hebat. Tapi belakang orang, lemah. Kalau depan orang hebat. Contoh macam mana? Kalau masa kat rumah tak solat, kita pergi rumah dia, kita tanya kiblat kat mana ni, dia buka handphone. Kan handphone canggih hari ni, cari benda tu, cari arah kiblat. Ni tak tahu arah kiblat belah mana, teruk kalau jenis macam ni, tuan-tuan. Tapi masa nak balik kampung, ni bawa sejadah, bawa telekung, bawa kain pelekat, pasal benda ni rumah bapak mertuaku. Nak tunjuk pada bapak mertua ni menantu, betul-betul menantu. Kalau macam ni siap dengan telekung, siap dengan standby semua, hebatlah kalau macam ni. Tapi dengan sebab nak tunjuk pada orang. Tapi kalau duduk kat rumah seorang-seorang, tak solat. Ada orang macam ni? Ada orang macam ni. Angka terbaru ni dalam negara kita ni, orang hak tak solat, dulu saya cerita 80% kan. Sekarang angka terbaru 86%. Ada poin lagi, saya tak ingat. Ni kajian terbaru. 86% orang hak tak solat dalam negara kita. Kalau dulu kita dengar kecuk perut dah, 80% orang tak solat.
tapi sekarang naik lagi 6%. Yang tak solat. Ni duka cita sebenarnya kita. Pasal sibuk dengan agenda dunia. Sampai solat ni kita ketepikan. Kita jadikan hari-hari tertentu je solat ni. Hari Jumaat, hari raya, apa lagi? Walah hari raya tu tak wajib pun, tapi paling ramai orang pergi mengalahkan hari Jumaat. Hari apa? Hari raya lah. Sampai ke bawah, di koridor penuh, sampai tempat parking pun penuh, bentang sejadah. Sekali setahun ni ustaz, bukan sebarangan. Tu dia. Bendanya wajib tak? Tak wajib. Hak tu sunat muakkad. Tengok, masyarakat kita dah tunggang langgang. Masyarakat kita dah tunggang terbalik habis kefahamannya. Tengok. Tak tahu hak mana wajib, hak mana sunat dah. Silap kita hari ni. Pasal benda? Pasal dunia dah masuk dalam. Kepentingan dunia dah masuk dalam diri kita. Sehingga kita sibuk mengurus dunia sampai lupa hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu silap kita hari ni. Kita tengok. Dan sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa ar-riya'u yaqulu Allahu yawmal qiyamah fil mura'ina iza jazallahu an-nasa bi a'malihim idhabu ila allazina kuntum tura'un fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Artinya bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut. Nabi bagi tahu. Dia kata ada perkara hak aku takut, bahawasanya lebih ditakuti. Maknanya paling-paling hak aku takut daripada segala benda hak aku takut. Benda? Apa benda? Nabi kata bahawasanya orang yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu, iaitu syirik yang kecil. Ni hak Nabi takut kena pada kita. Syirik kecil. Syirik kecil. Dan iaitu benda syirik kecil. Riya. Riya ni ibadah yang kita buat bukan kerana Allah. Nak tunjuk pada orang. Kerana nak promosi kehebatan diri. Kalau ceramah nak suruh kata, oi hebat pidato dia ni, hebat ceramah dia ni. Silap. Silap kita. Pasal kita nak tunjuk pada orang. Maknanya jangan kita buat kerana manusia, jangan kita buat kerana habuan dunia. Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat bagi sekalian yang riak. Allah Ta'ala bagi tahu pada orang yang riak pada hari kiamat nanti. Bagi tahu macam mana? Berfirman Allah Ta'ala pada hari kiamat bagi sekalian yang riak. Apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu. Allah Ta'ala kata benda. Bila mana Allah Ta'ala nak balas pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala bagi tahu, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadah kerana mereka itu di dalam dunia. Tilik oleh kamu. Adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan? Makna kata Allah Ta'ala perintahkan kita kalau kena riak. Waliyazubillah. Allah Ta'ala perintahkan orang yang terlibat dengan penyakit riak ini, bila mana Allah Ta'ala balas amal ibadah kita di akhirat besok, tiba-tiba ada penyakit riak pada diri kita. Allah Ta'ala perintahkan pergi minta pada orang yang kamu tunjuk ibadah kamu itu. Kalau kita solat ni kerana tunjuk pada si fulan ini, maka pergi minta dengan si fulan ini ganjaran pahala. Pergi minta dengan dia. Allah Ta'ala berlepas diri daripada memberi ganjaran pahala pada kita. Pasal benda? Pasal kita buat bukan kerana Allah. Kita buat kerana siapa? Kerana orang. Kerana si fulan. Kerana mengharapkan pujian. Kerana mengharapkan harga dunia. Maka itulah yang silap. Allah Ta'ala berlepas diri. Sedangkan hak boleh balas ganjaran pahala akhirat besok bukan manusia. Siapa dia? Allah. Allah Ta'ala sahaja yang layak memberi nilaian yang terbaik kepada kita di akhirat nanti. Kita tak ada apa benda. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam menguruskan kehidupan kita. Maknanya kita dapat benda. Bila mana Allah Ta'ala arah pergi jumpa si fulan bin si fulan ini, kita dapat benda. Tak dapat benda. Tak dapat apa-apa kita. Sia-sialah ibadah kita tersebut. Artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu.
Dia pun tak kuasa nak balas ibadah pada kita. Kan? Tu. Manusia tak boleh tolong kita di akhirat besok. Allah Ta'ala sahaja boleh tolong kita. Nabi kita boleh tolong kita akhirat besok. Orang yang kita tunjuk ibadah kita tak boleh tolong kita akhirat besok. Tu silap kita. Maka tiada faedah bagi riak itu. Maka tak ada guna riak kita masa dunia. Sekadar dapat habuan dunia buat benda kan. Sekadar dapat pujian di dunia buat benda. Kalau boleh bawa mati tak apa. Tapi selepas kita mati, habislah kita. Puji melangit sekalipun, tiba-tiba mati. Habis kan? Puji macam mana, hidup balik lah kita. Kalau dah mati, pujilah macam mana. Ceritalah kelebihan itu. Dia ni masa hidup dulu, ni peranan dia. Ada erti tak? Tak ada dah. Manfaatnya untuk orang lain dah. Kalau ada yang kita tinggal ilmu-ilmu agama, baiklah kita sebenarnya. Tapi, boleh hidup balik dah kita? Tak boleh dah. Setakat tu ialah kita. Bahkan kamu rugi dengan penat saja. Habis masa, habis homo di dunia semata-mata. Tiada mendapat apa-apa. Tak dapat apa-apa sebenarnya. Rugi. Tu sebab tu saya bagi tahu awal-awal tadi, orang yang terlibat dengan riak ni, dia akan merugikan homo di dunia. Dahlah homo kita ni pendek kan? Homo kita ni tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, kalau nak banding dengan orang dulu umur mereka ratus tahun. Kita ni umur duk main 60 70. Tu standard dia. Hak Nabi bagi tahu a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur biasa berlaku pada umatku dalam lingkungan 60 ke 70 tahun. Kalau lebih pada tu dia panggil subsidi lah. Subsidi. Subsidi bukan GST dipanggil subsidi ni. Ramai orang duk merunguk pasal GST. Dia kata, "Ustaz, macam mana ni? Saya dah bagi tahu dah GST tu hukumnya haram, tuan-tuan." Tapi dah haram pun tuan-tuan, kita ni macam timun lah tuan. Timun, tahu timun? Timun ni kita tergolek macam mana pun, kalau kita langgar orang pun, kita langgar orang pun kita luka, orang langgar kita pun kita luka. Pasal kita tak ada kuasa. Sebab tu silapnya kita dah bagi kuasa pada orang. Bila mana bagi kuasa pada orang hak tak faham nilai-nilai rukun hakam ni tuan-tuan, maka kita terpaksa tanggung risiko. Kita ditindas di bumi kita sendiri. Nak buat macam mana kan? Sabar yalah kan? Bayar yalah kan? Sampai ketika kalau kita dah kembali insaf, dah balik pangkal jalan, buat perubahan. Bila? Akan datanglah 2018 kemungkinan besar. Buatlah perubahan tuan-tuan. Tapi lama tu ustaz nak tanggung tu. Nak tanggung tu lama tuan-tuan. Tuan-tuan doalah supaya Allah Ta'ala buka pintu hati pemimpin-pemimpin kita supaya balik pangkal jalan, supaya dengan khazanah yang ada dalam negara kita boleh bela masyarakat kita hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah siapa pun tuan-tuan, hukum melaksanakan GST ni tuan-tuan hukumnya haram. Kecuali ulama yang dah dapat tuan-tuan. Hak dah dapat habuan dah tuan-tuan. Dia kata ni skrip dia. Kalau kau melecong siap kau. Dia bagi dah skrip. Kau bercakap macam ni je. Kalau kau ulah lain siap kau. Tu dia. Siap. Kalau kita tanya betul-betul ulama yang tidak ada kepentingan, maka dia akan jawab GST hukumnya haram tuan-tuan. Banyak dah ulama-ulama dah hurai panjang lebar hukum GST ni tuan-tuan. Antara ulama masyhur di negara kita dan di mana masyhur juga di Indonesia tuan-tuan. Mana dia? Syekh Nuruddin Al-Banjari tuan-tuan. Ni antara ulama hebat di Asia Tenggara. Orang tanya dia hukum GST, dia kata hukumnya haram tuan-tuan. Adalah perincian. Selepas daripada cerita haram tuan-tuan, out terus tuan-tuan. Habis masuk TV. Out habis. Stop habis tuan-tuan. Tanya Ustaz Azhar Idrus, percakapan tak ada tapis tuan-tuan. Straight. Tak kira tuan-tuan depan siapa, minta maaf tak ada tapis. Hukumnya haram. Tuan-tuan. Orang tak pakai tuan-tuan. Laksanakan juga tuan. Lalas sekali hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan hak dapat 15,000, 20,000 sebulan tak terasa tuan-tuan. Tapi bagi sahabat-sahabat kita hak kerja kontrak tuan-tuan. Hak kain pagi makan pagi terasa tak ni? Terasa tuan-tuan.
Terasa. Kalau tuan-tuan nak tahu tanda terasa, tuan-tuan pergi lembaga zakat. Ni sehari dua ni, selepas 1 April tuan-tuan pergi lembaga zakat. Tuan-tuan, orang hak pergi beratur lembaga zakat meningkat mendadak. Tuan-tuan pergi Baitul Mal, tuan-tuan. Orang pergi lapor diri di Baitul Mal minta tuan-tuan. Apa ni, nak ringankan beban di Baitul Mal meningkat secara mendadak. Kes rompak sama meningkat secara mendadak. Kerana benda GST punya pasal tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan nak berpolitik juga hukum hakam agama ni tuan-tuan kita kena dahulukan. Saya bukan cerita pasal politik ni. Kita cerita hukum hakam agama tuan-tuan. Hak politik kita ketepikan dulu. Yang masalah hari ni bila mana kena tindah bukan sebelah sini je kena. Semua kena tuan-tuan. Tengok kesian tuan-tuan. Lebih lagi hak duk toreh getah tuan-tuan, musim-musim kemarau ni tuan-tuan. Kesian dah. Okey, tengok balik asal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harramal jannata ala kulli mura'in." Artinya bahawasanya Allah Taala mengharamkan ia akan syurga atas tiap-tiap orang yang riak. Haram syurga bagi orang yang riak tuan-tuan. Tak ada peluang syurga dengan sebab riak tersebut. Ni kita takut tuan-tuan. Kalau tak boleh masuk syurga nak pergi mana? Dia dua je akhirat besok tuan-tuan. Kalau tak ke syurga ke mana pergi? Neraka lah tempat dia tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, dengan sebab riak, dengan sebab menunjuk-nunjuk, dengan sebab nak tunjuk pada orang tuan-tuan, kita lupa kita duduk tumpang bumi Allah. Kita lupa tuan-tuan, mati ni ialah kuasa Allah. Kita tak ada kuasa untuk nak sambung umur kita. Tak ada. Kuasa mutlak milik Allah. Tak ada benda kita. Tumpang je bumi Allah. Bila mana duk tumpang bumi Allah, ikutlah undang-undang Allah sepatutnya macam tu. Tapi tak berlaku macam tu. Ada hak lawan, ada hak ikut tu ikutlah, ada hak tunduk tu tunduklah. Tapi ada juga golongan-golongan yang kiranya dalam kehidupannya sebagai penentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bila mana Islam kita terimalah. Tak kira ketepikan parti politik. Bila mana melibatkan agama, ni kitalah pejuangnya. Sepatutnya macam tu. Contohnya dalam masalah hudud tuan-tuan. Hudud ni tuan-tuan, warna apa pun tuan-tuan baca Quran kan. Bila mana dia Islam, Quran tu je. Bila mana kita mengaku kita Islam, rujukan kita ialah Quran dan sunnah. Bila mana kita dalam mazhab Syafi'i, tambah lagi dua, ijma' ulama dan qiyas. Balik pada Quran juga. Sepatutnya bila mana kita mengaku Islam, maka tuan-tuan dasarnya ialah Quran dan sunnah. Tak kira warna apa kepartian kita. Tapi bila mana melibatkan dasar agama, kita terpaksa akur sepatutnya tuan-tuan. Tapi tengok-tengok berbelah bagi juga. Islam tapi tolak tuan-tuan. Dia kata tak sesuai